Okay, kita nak belajar pasal motor. Okay, jangan risau, kita nak belajar pasal motor. Tapi sebelum kita belajar pasal motor, kita recap sekejap. Kita ada satu wire. Wire tu atau konduktor tu dalam dia ada arus lah. So, bila ada arus mengalir, lepas tu kita letakkan dia dekat dalam medan magnet macam ni, dia akan ada daya yang bertindak ke atas dia. So, dia akan tercampak lah. Maybe kalau dalam kes ni, dia akan ke atas. So, ini adalah apa yang berlaku bila konduktor kita tu lurus. Maksudnya satu wire je. Okey, satu wire diletakkan dalam medan magnet, itu yang akan terjadi. Dia akan tercampak ke atas atau ke bawah. Okey, atau ke kiri atau ke kanan lah. So, itu adalah apa yang berlaku kalau dia lurus. Okey, tapi kalaulah dia dalam bentuk macam ni. Ini dia gegelung dalam medan magnet ataupun coil dalam magnetic field. Okey, tadi kita satu wire je. Tapi sekarang ni wire tu, instead of satu wire, dia dah jadi gegelung. Okey. So, apa yang berlaku adalah daya tu still terhasil. Okey, daya tu still terhasil tapi dekat dua-dua belah. So, daya dia terhasil dengan same magnitude atau magnitude yang sama. Tapi arah yang bertentangan, in opposite direction. Okey, maksud dia adalah contoh belah sini akan ada daya ke atas. Sebabkan satu wire tadi boleh jadi ke atas ke bawah kan. Okey, sini ke atas. Yang belah satu lagi tu ke bawah pula. Jadi bila satu ke atas, satu ke bawah, apa yang berlaku dia akan berpusing lah. Macam tayar, dia akan berpusing. So, satu ke atas, satu ke bawah. So, force atau daya dengan magnitude yang sama, nilai yang sama tapi arah bertentangan. Satu ke atas, satu ke bawah. Ini akan berputar ataupun kesan putaran lah. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, korang kalau nak tahulah dia punya arah kan, kita boleh guna tangan kiri Fleming lah. Macam contoh dalam ni, arus ke dalam macam ni. Okey, lepas tu magnet ke kiri sebab utara selatan, tunjuk selatan kan. So, ibu jari kita ke atas, jadi daya ke atas. Yang ini buat benda yang sama, dia akan ke bawah. Jadi dalam kes ni, dia akan bergerak arah ikut putaran jam. Okey, ikut putaran jam. Jadi lukisan dia akan jadi macam ni. Okey, dia punya corak medan elastik dia akan jadi macam ni. Okey, tak apa. Untuk corak tu kejap lagi kita akan test. Kita akan lukis satu-satu macam mana cara dia. Tapi inilah konsepnya. Macam mana dia boleh berputar. Sebab konsep dia sama macam hari tu kita belajar. Cuma dia ada dua part. Okey, dia bukan satu part atas bawah je. Okey, dia ada dua part di mana kiri dan kanan tu, okey, wire ini dan wire ini akan bergerak dalam arah yang berlawanan. So, bila dia berlawanan, maksudnya dia akan menghasilkan kesan putaran. Jadi, inilah rupa dia kalau korang nak tengok. Okey, so nampak tak? Yang tengah-tengah tu adalah dia punya gegelung. So, dia akan turun dan naik lah. Dia akan turun naik. So, ini nampak? Yang ni dia naik. Lepas tu yang tadi tu ke bawah. Macam tu. So, inilah dia. Dan ini aplikasi dia adalah motor. Okey, so sekarang ni, jom kita try yang ini. Okay, so oh, by the way, motor dekat mana-mana pun ada tau. Macam contoh kipas korang berpusing. Kenapa? Sebab motor. Apa-apa yang berpusing, peti ais pula. Peti ais kenapa? Ni, mesin basuh. Mesin basuh pun berpusing. Dalam tu ada motor lah tu. Okay, so ini adalah contoh. Rajah 7.2 ni soalan Marisiam 2016. Rajah 7.2 menunjukkan sebuah motor arus terus. Okay, so dekat sini senang sikit sebab dia dah siap-siap bagi arah putaran. Maksudnya benda ni bergerak arah sini. Arah jam kan. Lepas tu dia kata lukis medan magnet paduan. Okay, nampak macam complicated tapi konsep dia senang je. Okay, first sekali adalah korang recall balik. Kalau dot, simbol dia kenalah ikut lawan jam. Arah jam ataupun anti-clockwise lah. Okay, kalau pangkah dia clockwise. Macam itu. Okay, jadi sekarang ni korang buatlah kat sini dulu. Okay, so yang ini arah lawan jam, yang ini ikut jam. Okey, sekarang ni sebenarnya dia dah bagi arah daya. So, jadi senang lah. Sebab yang ni, nampak tak? Bila dia berpusing arah jam macam ni, maksudnya yang ni akan ke atas. Jadi, kita lukis lah ni ke atas. Allah, salah. Okey, yang ni akan ke bawah. Right, so itu adalah kita punya daya. Jadi, guna konsep yang sama. Kita belajar kalaulah contoh benda tu ke atas. Mesti sebab bawah dia yang banyak ataupun bawah dia kuat.
Okay, dia kuat, daya dia besar, so dia akan tolak benda tu ke atas. Kalau dia ke bawah, maksudnya ataslah yang kuat. Sebab itulah berjaya tolak dia ke bawah. Okay, jadi sekarang ni tipsnya adalah, okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang ini dia dekat bawah kan? Okay, so kita buat macam ni. 1, 2, 3. Okay, yang ni banyak kat atas kan? Buat benda yang sama daripada sini pula. 1, 2, 3. Nampak? Lepas tu, sambungkanlah mereka. Okay. Lepas tu yang ini kita buatlah. Sama je lah. Benda ni memang dah ada kat sini kan. Okay, kita sambung. So, utara sentiasa ke selatan. Jadi dengan itu, inilah dia punya corak yang kita kena buat. Okay, just macam cerita dekat diri sendiri. Maksudnya, oh dia kat atas, mesti bawah yang banyak. Okay, ni ke bawah, mesti atas yang banyak. Okay, jadi dia macam try untuk dapatkan flow untuk melukis tu. Nah, jadi inilah corak dia untuk arah putaran motor dalam gambar yang diberi. Okay, so untuk yang ini, kejap je. Alright. So, ini adalah struktur dekat dalam motor. Yang ini cikgu rasa tak boleh kau masuk dalam video ni. So, yang ni akan masuk dalam video yang seterusnya. Okay. Alright. So, good luck belajar.